Orang dulu-dulu memang berburu, dan mereka berburu dengan macam-macam alat. Berburu dengan siham, anak panah, itu biasa. Ya. Sehingga Abi Sa'labah Al-Khushani kata pada Nabi, aku berburu dengan senapang pula, panah. Ya Rasulullah, ini asidu biqausi. Wahai Nabi, aku berburu dengan panahku. Nabi pun kata, amma ma sitta biqausika fazakarta smallahi alaihi fakul. Nabi kata, boleh saja kamu berburu dengan panah, asalkan masa kamu panah tu kamu sebut nama Allah, bismillah, kena. Ya. Berburu dengan senjata tajam yang lain seperti pedang, ada pedang, lempar pedang, tak tahulah kan, tak ada kot. Tapi kalau lembing, tombak, panjang-panjang tu dia baling tu, kalau pendek dia tak pergi, kalau panjang dia zoom. Itu mi'rad bahasa Arab. Sama juga Adi bin Hatim tanya Nabi, berburu dengan mi'rad. Nabi kata, Nabi kata, idza khazaqa fakul wa idza asabta bi ardihi la takul. Kalau dia kena luka, bunuh, mati, makan. Tapi kalau kena belah tak tajam tu, belah belakang tu, maka tak boleh makan. Sebab berbeza dengan panah. Panah ni, bila kita panah, dia pergi ikut depan. Ada panah-panah pergi ikut belakang. Ataupun tengah-tengah dia terbalik. Payahlah kan. Biasa panah ni akan Tapi kalau benda dilontarkan dengan tangan, dia tak sama dengan panah. Mi'rad, lembing, tombak atau seumpama itu. Bila lempar, kadang-kadang masa terbang tu, kena kot lain. Kena kot ulu dia. Kena kot belakang. Jadi syarat dia, biar kena mata. Kalau kena bahagian yang lain, maka tidak boleh. Ya? Jadi, alat berburu. Dan mereka juga berburu dengan anjing. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah yang sama selepas pada ni. Ya? Ni ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Al-Maidah ni maksud makanan, hidangan makanan. Kenalah dengan surah ni, Allah Ta'ala awal-awal cerita tentang pemakanan. Allah Ta'ala kata, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, apa yang halal bagi mereka? Yang ni daripada makanan. Allah Ta'ala kata, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih. Halal bagi kamu makanan yang baik-baik dan haiwan yang kamu ajar yang boleh membunuh. Mukallabina, anjing-anjing yang dilatih. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajar mereka dengan apa yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. Fakulu mimma amsakna alaikum waskuru smallahi alaih. Makalah apa-apa yang mereka dapatkan untuk kamu, dan sebutlah nama Allah ke atasnya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala maha cepat hitungannya. Ya? Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni mukallabina. Al-jawarih mukallabina. Ya? Anjing-anjing yang dilatih. Jadi selain daripada mereka berburu dengan alat-alat tajam seumpamanya itu, mereka juga berburu dengan anjing. Ya? Cuma ada dua jenis anjing. Pertama, anjing yang terlatih. Idza arsalta kalbakal muallam fazakarta smallahi alaihi fakul. Nabi kata pada Abi Sa'labah Al-Khushani dan Sahih Bukhari, kalau kamu lepaskan anjing kamu yang terlatih, dia bunuh haiwan tu, maka kamu makan. Dia bunuh macam mana suka hati dia lah. Dia gigit ke, dia patahkan leher ke, jadi haiwan tu mati, boleh makan. Wa idza arsalta kalbaka ghairal muallam, bila kamu lepaskan pula anjing-anjing kamu tidak terlatih, wa zakarta smallahi alaihi, bila kamu sebut nama Allah, fa adrakta zakatahu fakul. Boleh juga anjing tidak terlatih, tapi sebut nama Allah, kemudian kalau dia makan, kalau dia bunuh mati, tak boleh makan. Dia bunuh tak mati dan kita sembelih baru boleh makan. Itu beza dia. Maksudnya kalau anjing yang terlatih, okey. Kalau anjing yang tidak terlatih, kita kena sembelih juga ke mana pun. Ya? Itu beza dia. Itu beza dia. Ya? Tapi pada peringkat awal, dia nak latih tu, dia mesti bunuh juga.
Boleh, Nabi kata, dengan syarat mu sembelih. Jadi peringkat awal kita latih anjing tu, tak apalah kan, sembelih. Bila dia dah terror, bila dia dah expert, dia dah bunuh, kita boleh makan. Ya? Sebab kebiasaannya anjing-anjing tidak terlatih, dia tidak boleh membunuh. Dia tak sampai tak membunuh, tak pandai lagi. Tapi kalau dia bunuh, tak boleh makan. Kerana dia belum terlatih. Ya? Ada bezalah sikit dalam syarak. Kerana ia dinaskan oleh Allah Ta'ala. Yang terlatih, adapun tidak terlatih, dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bahkan dalam fiqh, tuan-tuan, memang ada kitabus sayd waz zabaih. Ya? Bab berburu lah. Selain daripada bab penyembelihan. Syarat berburu dengan syarat penyembelihan dia mirip. Aliyatus sayd. Kalau menyembelih, orang yang menyembelih. Kalau berburu, orang yang berburu. Dia mesti Muslim atau ahli kitab. Kemudian alat yang dibenarkan, sama juga. Kalau menyembelih, alat dibenarkan. Kalau berburu, alat dibenarkan untuk berburu. Berburu dengan senjata tajam atau berburu dengan anjing. Sama ada anjing terlatih atau tidak terlatih. Cuma beza, kalau terlatih dia bunuh, kita boleh makan. Kalau tidak terlatih, kita tak boleh makan. Melainkan kalau kita sempat sembelih. Yang ketiga, putus 3 urat. Berburu tak perlu. Ya. Yang keempat, baca bismillah. Sama. Masa kita bismillah. Masa kita lepas anjing, bismillah. Nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tembak dengan senjata senapang. Senapang? Dan sembelih. Okey, okey, berburu aja. Bagi anak minum, bismillah. Okey, berburu dengan senapang. Sebenarnya berburu dengan senapang ni ulama khilaf. Sebahagian tidak membenarkan kerana katanya senapang ni dia tak tajam lah. Kerana syarat berburu dia mesti tajam. Ya. Idza ramaita bil mi'radi fa khazaqa fakul. Nabi kata bila kamu lempar senjata tajam kamu itu, lembing, tombak atau seumpamanya, bila dia melukakan, maka kamu makan. Fa in asaba bi ardihi fala ta'kul. Bila kamu lempar kena bahagian yang tak tajam, bahagian tumpul, bahagian ulu, tepi atau seumpamanya, maka jangan kamu makan. Jadi syarat berburu ni dia mesti dengan senjata tajam. Yang melukakan lantas dia mati. Melainkan anjing buruan saja tak apa. Tapi kalau senjata dia mesti tajam. Dan sepakat para ulama, umpama kata Al-Imam Ibn Qudamah, kita boleh berburu ataupun yang dibenarkan berburu dengan kullu syai'in lahu haddun, benda yang tajam. Dan kata ulama lain, umpama as-san'ani, tak harus atau tidak boleh kita berburu dengan al-misqal. Misqal ni benda-benda yang tumpul. Lastik, bom kena batu, batu tumpul. Ataupun lempar atau apa-apalah, jangan tumpul. Soal aja pasal apa sebagai ulama kata senapang atau pistol atau tembakan ni tak boleh, kerana dia kata peluru tu tumpul. Orang Arab panggil bundukiyah, betul tak? Tumpul ke tajam? Tumpul, maka dia kata tak boleh. Tapi sebagai lain kata boleh. Pertama kerana ia tetap melukakan, betul tak? Senapang luka ke tak luka? Ke tak luka? Telah tembok sekali, luka. Yang kedua, walaupun dia tidak tajam, tapi dia laju sehingga membunuh dan melukakan tadi. Dia luka juga dan dia laju. Kelajuan dia tu macam tajam lah. Ya. Dan saya lihat fatwa-fatwa semasa, termasuk negara kita lah yang dikeluarkan macam mufti wilayah dulu, dia kata harus berburu dengan senapang. Ya. Kalau kata tak boleh tu biasa ulama-ulama dulu lah. Hari ni memang boleh. Ya. Dan yang keempat ialah dipanggil al-qasdu fil irsal. Makna anjing kita tu mesti kita lepas dia tu bukan sekadar bismillah, tapi hendaklah kita meniatkan untuk melepaskannya. Makna anjing kita tu kalau tengah-tengah jalan dengan kita, tiba-tiba dia nampak anak usa, dia kejar sendiri, tak boleh. Kerana apa? Kerana bila dia kejar sendiri, afwalah kita tidak membaca bismillah padanya. Yang kedua, kita tidak ada qasad, tak ada niat untuk lepaskan dia, tak boleh. Ya, majoriti ulama kata mesti ada al-qasdu fil irsal. Maksudnya kita niat lepaskan dia. Memang kita yang lepaskan, dia tak pergi sendiri.